Tajuk utama 26 Rejab 10 Mac, 10,000 kota tambahan untuk jemaah haji Malaysia. Juga sindiket penyelundupan rokok terbesar dalam sejarah tumpas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Nazirah Syaringat. Arab Saudi setuju memberi tambahan 10,000 kota untuk jemaah haji Malaysia. Berita gembira itu dilaporkan selepas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menghadap Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad Salman Abdul Aziz Al Saud yang juga timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan negara itu di Istana Al-Yamamah. Menurut Perdana Menteri, tambahan kota haji itu akan dilaksanakan selepas keadaan wabak COVID-19 terkawal dan ibadah itu dibuka semula. Tambahnya lagi, permohonan Malaysia itu menerima reaksi positif Putera Mahkota kerana Arab Saudi sentiasa mengalu-alukan jemaah Malaysia yang terkenal dengan tingkah laku yang baik, berdisiplin dan kurang menimbulkan masalah. Berdasarkan laporan kota rasmi haji untuk Malaysia bagi tahun 2020 atau 1441 Hijrah meningkat kepada 31,600 berbanding 30,200 jemaah pada tahun sebelumnya. Selain tambahan kota haji, pertemuan kedua-dua pemimpin itu juga telah menghasilkan beberapa perjanjian persefahaman MOU, antaranya inisiatif perkhidmatan Jalan Makkah yang akan memudahkan proses pra-pelepasan jemaah haji dan umrah dari Malaysia, termasuk urusan penerbangan, pemeriksaan visa dan pasport, prosedur kastam dan urusan logistik yang lain. Menerusi inisiatif itu, jemaah haji Malaysia tidak perlu lagi menunggu berjam-jam lamanya semasa pemeriksaan imigresen di negara tersebut. Sementara itu, tabung haji TH menyambut baik tambahan 10,000 kota haji itu yang dijangka akan mengurangkan tempoh giliran menunggu jemaah Malaysia untuk menunaikan ibadah haji. Lembaga Tabung Haji TH dalam kenyataan hari ini memaklumkan Badan Pengurusan Haji terkemuka dunia itu menyambut baik usaha yang dilakukan Perdana Menteri. Jelas TH, penambahan kota haji ini akan memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia menunaikan ibadah haji serta dapat mengurangkan masa menunggu untuk masa-masa hadapan. Menurut TH lagi, saban tahun Badan Pengurusan Haji itu akan membuat persediaan rapi merangkumi pelbagai aspek di tanah air dan tanah suci bagi memastikan kelancaran umat Islam di Malaysia melaksanakan rukun Islam kelima. Tahun lalu, kota rasmi haji untuk Malaysia meningkat kepada 31,600 berbanding 30,200 jemaah pada tahun sebelumnya. Selesai lawatan 4 hari di Arab Saudi, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kini sudah berada di Emiriah Arab Bersatu UAE untuk memulakan lawatan rasminya ke negara terbabit. Menurut kenyataan Wisma Putra, lawatan tersebut akan menjadi pemangkin kepada pengukuhan hubungan kedua-dua negara, terutama daripada sudut ekonomi. Perdana Menteri tiba di Abu Dhabi kira-kira jam 11.50 malam semalam waktu tempatan, disambut oleh Menteri Kabinet UAE Sheikh Shahbud dan Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Dalam lawatan ini, Tan Sri Muhyiddin dijadualkan bertemu Putera Mahkota Abu Dhabi dan Timbalan Komander Tertinggi Angkatan Tentera UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Beliau juga akan berlepas ke Dubai untuk mengadakan perjumpaan dengan Naib Presiden dan Perdana Menteri UAE yang juga pemerintah Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Kolaborasi pasca pandemik COVID-19, jaminan makanan dan pengukuhan kerjasama dalam bidang industri minyak dan gas antara perkara yang dijangka menjadi tumpuan dalam lawatan kali ini. Menurut bernama, UAE merupakan rakan dagang terbesar Malaysia di Timur Tengah, manakala Malaysia pula merupakan gerbang yang kritikal bagi produk dan perkhidmatan UAE di Asia Tenggara. Lawatan rasmi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Arab Saudi dan Emiriah Arab Bersatu UAE bukan sekadar memperkukuh hubungan dua hala, malah ia penting demi kepentingan umat Islam di seluruh dunia. Pakar geostrategis Azmi Hassan berkata, hubungan akrab yang terjalin antara Riyadh dan Kuala Lumpur dapat menepukan usaha menyelesaikan isu semasa yang melanda negara Islam sejagat. Jadi itu saya kira amat penting sekali kerana Arab Saudi dan juga Malaysia ini dianggap berpengaruh bukan sahaja dalam pertubuhan OIC tetapi di kalangan
negara-negara Islam. Kedua-dua negara ini mempunyai peranannya. Jadi hubungan yang baik ini bukan saja penting untuk kedua-dua negara tapi penting untuk ummah demi jikalau ada masalah maka Arab Saudi dan Malaysia dapat memberikan penumpuan terhadap masalah yang melanda negara-negara Islam. Tambahnya, lawatan tersebut juga memberi implikasi kepada pandangan Arab Saudi kepada negara, lebih-lebih lagi ia berlangsung ketika pandemik COVID-19 melanda. Selain itu, katanya, kedua-dua negara tersebut juga dilihat mempunyai visi dan wawasan yang selari. Sementara itu, beliau berkata lawatan Perdana Menteri ke Emirah Arab Bersatu UAE pula memberi peluang kepada kedua-dua negara berkongsi pengalaman untuk meningkatkan pencapaian teknologi moden. Kekuatan teknologinya dari segi penerokaan angkasa lepas dianggap begitu kehadapan sekali dan Emir UAE itu dianggap mempunyai pemikiran sedemikian iaitu ingin memajukan Emirah Arab Bersatu berlandaskan teknologi termoden. Jadi bagi saya keakraban di antara Kuala Lumpur dengan Emirah Arab Bersatu ini dapat dikatakan membawa bersama-sama kekuatan kedua-dua negara ini dari segi teknologi termaju. Jelasnya, walaupun UAE dianggap negara kecil, namun pencapaian teknologi yang dimiliki mampu memberi manfaat bersama menerusi hubungan baik yang terjalin antara kedua-dua negara. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini memutuskan penganut Kristian di Sabah dan Sarawak dibenar menggunakan kalimah Allah dan 3 lagi perkataan lain dalam penerbitan bahan pendidikan untuk ahli komuniti agama berkenaan. 3 lagi perkataan yang dibenarkan ialah solat, Kaabah dan Baitullah. Kebenaran itu bagaimanapun dengan syarat setiap muka hadapan buku atau bahan pendidikan Kristian yang mengandungi perkataan terbabit perlu mengandungi lambang salib dan penafian atau disclaimer hanya untuk orang Kristian. Hakim Norbi Arifin dalam penghakimannya berkata arahan kerajaan dikeluarkan bahagian kawalan penerbitan dalam Kementerian Dalam Negeri bertarikh 5 Disember 1986 adalah salah di sisi undang-undang dan tidak berperlembagaan. Keputusan itu dibuat hakim selepas membenarkan semakan kehakiman oleh seorang wanita Melanau dari Sarawak, Jill Island Lawrence Bill, yang memohon pengisytiharan bahawa hak perlembagaannya untuk mengamalkan agamanya dihalang dengan sekatan atau melarang pengimportan bahan pendidikan. 585 berbuli vaksin COVID-19 keluaran Pfizer-BioNTech yang diterima Malaysia sebelum ini dipulangkan semula kerana didapati rosak akibat suhu penyimpanan vaksin itu berubah. Bagaimanapun, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata jumlah yang dipulangkan adalah sedikit berbanding lebih 500,000 dos vaksin yang diterima sebelum ini. Kita pulangkan kepada syarikat Pfizer 585 berbuli kerana kita dapati bahawa dalam perjalanan daripada kilang Belgium ke Malaysia suhu penyimpanan itu telah meningkat daripada minus 70 kepada suhu yang tidak diterima oleh pihak KKM, ya. Maknanya dia punya temperature rose dalam logistik itu. Tetapi kalau berbanding dengan 500,000 lebih dos yang kita telah pun terima, ini adalah bilangan yang kecil dan pihak Pfizer akan ganti dos tersebut. Khairi Jamaluddin yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata demikian selepas melakukan lawatan di Pusat Pemberian Vaksin di Klinik Kesihatan Rombau Negeri 9 petang tadi. Menurutnya lagi tiada keperluan untuk mempercepatkan pemberian vaksin kepada rakyat di negara ini memandangkan jumlah vaksin yang diterima bagi fasa pertama lebih 500,000 dos vaksin sahaja. Justru Khairi Jamaluddin meminta orang ramai agar memahami proses serta kelancaran pemberian vaksin kepada rakyat di negara ini. Berehat seketika selepas ini, jenazah wanita Alhamdulillah bertemu kembali. Jenazah wanita yang mati dibunuh suaminya di Taman Saujana Kota Tinggi Johor pada 1 Mac lalu selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Telaga Hulu Terengganu awal pagi tadi. Pengebumian jenazah ibu 2 anak yang berusia 38 tahun itu selesai pada jam 5.30 pagi.
Van jenazah yang membawa Allahyarham dari Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru tiba di tanah perkuburan kira-kira jam 4 pagi. Urusan pengebumian juga berjalan lancar dan disegerakan atas permintaan keluarga. Mayat jenazah tu dah sampai sini. Lepas tu, mana sampai baru tu kita ramai-ramai ni duduk ni tunggu apa mana dah orang kampung dah penuh di sini. Mana kita bawa jenazah tu ke kubur mana teruslah. Kita buat pengebumian. Kira-kira 50 ahli keluarga, sanak saudara dan penduduk kampung menghadiri pengebumian tersebut. Media sebelum ini melaporkan seorang lelaki membunuh isterinya dengan kejam dengan menembak dari jarak dekat menggunakan senapang angin ketika mangsa sedang tidur. Suspek yang berusia 43 tahun itu telah menyumbat mayat mangsa ke dalam tong plastik berwarna biru. Suspek kemudian menanam mayat tersebut di sebuah ladang dekat Bandar Penawar, kira-kira 30 km dari lokasi kejadian jam 4.30 pagi hari yang sama. Motif pembunuhan dipercayai akibat cemburu. Seorang penganggur dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Al-Usta hari ini atas pertuduhan membunuh seorang lelaki warga emas pada Februari lalu. Tertuduh Wan Muhammad Munir Wan Yusof mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan ke atasnya dibacakan di hadapan Magistrate Fatin Dalilah Khalid. Mengikut pertuduhan, tertuduh membunuh Chua Hok Sun alias Chua Liok Eng, 70 tahun di Lebuh Raya Sultan Abdul Halim sebelum mayat mangsa dibawa menaiki kereta Proton Saga dan dibuang di hadapan Sekolah Kebangsaan Suka Menanti sekitar jam 4.30 petang 23 Februari lalu. Mayat mangsa dengan kesan kelar dan tikaman di tengkuk ditinggalkan di hadapan pagar sekolah sebelum mayatnya ditemui orang awam. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Mahkamah menetapkan 14 Jun depan untuk sebutan semula kes. Polis berjaya menumpaskan sedikit penyelundupan rokok terbesar dalam sejarah negara ini. Proses dokumentasi dan pengiraan mendapati nilai keseluruhan rampasan mencecah 70 juta ringgit. Pengintipan dijalankan sepasukan unit risikan Marin Pasukan Polis Marin Wilayah 2 Tampoi Johor. Hasil daripada maklumat, bot ronda Pasukan Polis Marin berjaya menahan dan menghentikan sebuah kapal jenis kargo di perairan Pulau Kukuk Pontian. Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar berkata, hasil pemeriksaan telah menemukan sejumlah kotak berwarna coklat pelbagai jenis disyaki rokok yang tidak bercukai kastam yang disembunyikan di dalam petak kargo kapal tersebut. Daripada penemuan itu, 7,000 kotak rokok seluduk pelbagai jenama dan sebuah kapal kargo MV Cita 2 dirampas. Jadi, terpanjang 30 hari yang lepas, kita dapati bahawa kapal ini berulang-alik daripada Batam sampai ke Perak. Kemudian berpusing balik. Kita berjaya bahawa mereka ni, kapal ni membawa rokok-rokok ni dan mengagih-agihkan kepada kapal-kapal kecil di sepanjang laluan dia. Ya. Menurutnya, polis telah menahan 10 lelaki warga negara Myanmar dan seorang lelaki warga negara Singapura. Kesemua suspek yang ditahan berumur 22 hingga 60 tahun. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-A Akta Kastam 1967. Seorang ahli perniagaan bergelar Datuk Seri direman 6 hari bagi membantu siasatan kerana disyaki menerima rasuah berjumlah RM300,000 daripada seorang individu. Ia dikatakan bagi membantu melepaskan 22 warga Cina yang ditahan di depoh imigresen. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Fatina Amira Abdul Jalil selepas suspek berusia 44 tahun itu dibawa ke Mahkamah Shah Alam pagi tadi. Terdahulu, lelaki tersebut ditahan kira-kira pukul 8 malam semalam di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Selangor. Menurut sumber, suspek mendakwa boleh membantu menyelesaikan kes penahanan 22 warga Cina tersebut yang ditahan kerana disyaki terlibat dalam sedikit judi dalam talian dan Macau scam. Pengarah SPRM Selangor, Dato' Alias Salim K, mengesahkan tangkapan tersebut dan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 16-A Akta SPRM 2009.
Masalah hakisan sepanjang pesisiran pantai di beberapa daerah di negeri Pahang semakin membimbangkan. Ia dikesan semakin serius selepas fenomena air pasang besar dan ombak kuat pada musim tengkujuh awal tahun lalu. Keadaan ini bukan sahaja mengancam struktur alam eko pantai, malah meresahkan penduduk, terutamanya golongan nelayan. Sekurang-kurangnya 10 pantai di Pahang dikesan mengalami hakisan serius pada kadar sehingga 4 meter. Antara pantai yang terlibat adalah pantai di Cerating, Balok, Teluk Cempedak, Kempadang, Kampung Sepat, Ceruk Paloh, Tanjung Batu, Kuala Rompin, Tanjung Gemuk dan Kampung Mukut. Tinjauan TV Al-Hijrah di Pantai Kempadang Kuantan dan Pantai Tanjung Batu Pekan mendapati banyak tebing tinggi sudah terhakis selepas kehadiran ombak besar baru-baru ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Kemakmuran Kampung Kempadang, Sakban Awang berkata, jika dahulu jarak di antara pantai dan laut lebih kurang 30 meter, namun kini ia sudah hampir dengan infrastruktur yang ada, termasuk pondok dan pasar nelayan. Tapi sekarang dah hakisan dah melebihi pada parah yang kita jangka. Macam melibatkan banyak pokok kelapa yang kita tanam dulu, bangsa-bangsa yang dah hampir dengan kawasan ombak. Penduduk sekitarnya rasa bimbang sangatlah keadaan, sebab kalau datang sekali lagi keadaan yang macam yang dulu, perkara ini akan terjadi lebih kritikal lagi lah. Justru beliau menggesa tindakan segera dilakukan kerana jika dibiarkan, pantai tumpuan pelancong dan pusat nelayan akan terjejas. Saluran air yang longkang sungai itu pun daripada luas, bila dia dah makan pasir itu, dia terik ke bawah, aliran sungai itu jadi kecil. Dulu paibu boleh masuk dalam tu. Sekarang ni susahlah sikit. Minta macam itulah, minta bantuan, kalau boleh orang bagi bantuan lah. Macam nak buat ada nak buat benteng apa ke, nak betul tolong bantuan nelayan kan, bantu untuk nelayan. Dianggarkan kawasan pesisiran pantai di Pahang dari sempadan Terengganu hingga ke Johor sekitar 271 km. Daripada jumlah itu, 63 km dikesan mengalami masalah hakisan. Dalam perkembangan yang sama, kerajaan negeri telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Kerajaan Persekutuan untuk mendapatkan peruntukan bagi mengatasi masalah ini. Ya, hakisan pantai, kerajaan negeri telah mengemukakan peruntukan kepada Kerajaan Persekutuan, dan saya percaya Kerajaan Persekutuan sedang menimbangkan, dan mereka juga telah saya difahamkan telah mendapatkan maklumat lengkap dari segi teknikal. Jadi kalau ada keluasan, kita akan baiki segera. Produk minuman jenama Amin keluaran Amin Products dan Berhad kini tampil dengan imej baru yang lebih menarik dan elegan. Pengarah urusannya Muhammad Irfan Amanullah berkata, selepas 39 tahun berada di pasaran, produk jenama Amin telah melalui beberapa revolusi bagi membezakan keluaran produk syarikat tersebut berbanding produk lain. Menurut Muhammad Irfan, penambahbaikan terhadap label itu dibuat mengikut trend semasa, namun kualiti produk dikekalkan dengan resepi turun-temurun sejak ia diperkenalkan pada 1982. Nombor satu, produk Amin ni bukan produk DOEM, dia produk keluaran sendiri kilang Amin di Teluk Intan. Semua produk-produk kami ni keluaran sendiri, itu yang utama. Selain daripada itu, resepi ataupun kualiti bahan-bahan mentah yang digunakan adalah kualiti terbaik, dijamin halal. Jelas Muhammad Irfan, Amin Products Sinar Berhad mengeluarkan pekatan berperisa dan kordial. Produk tersebut kemudian melalui fasa-fasa perubahan pelabelan dan penambahan perisa. Selain sirap, pekatan berperisa yang tidak bergula katanya ditambah kepada perisa jagung, laici, anggur, sarsi dan bandung. Ujar Muhammad Irfan, produk Amin juga dikeluarkan dalam kordial yang boleh terus dibancuh berperisa mangga dan urin. Sementara itu, Pegawai Kawalan Kualiti Amin Products dan Berhad, Nur Fariza Abdul Rahman berkata, produk Amin dijamin berkualiti tinggi, bersih dan halal. Katanya setiap produk yang dikeluarkan amat dititikberatkan aspek kebersihan serta penggunaan bahan mentah berkualiti tinggi yang diketahui sumbernya. Saya selalu cek lah barang-barang semula awal buat production sampai habis, saya selalu cek. Lepas tu saya akan record lah apa yang macam contohnya ada yang kurang ke apa ke, rosak daripada segi label ke apa ke, saya akan record benda tu dan akan balik lah.
Menurut Nur Faliza, kesemua produk keluaran Amin telah disahkan halal oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan lulus pengiktirafan Kementerian Kesihatan KKM melalui skim pensijilan makanan selamat tanggungjawab industri mesti. Selain itu, katanya produk Amin juga telah berjaya memperoleh pensijilan analisis bahaya dan kawalan titik kritikal HACCP dan amalan perkilangan baik GMP. Dan berikut saksikan paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Berehat seketika selepas ini, kediaman rakyat digeledah. Alhamdulillah, masih bersama Berita Al-Hijrah. Kita ke perkembangan luar negara. Orang ramai yang dikenakan sekatan di Yangon mendakwa pasukan keselamatan menggeledah rumah mereka untuk mencari penunjuk perasaan anti rampasan kuasa. Tindakan itu didakwa menyasarkan kediaman yang mengibarkan bendera parti Aung San Suu Kyi. Orang ramai kembali berhimpun di pusat komersial di tengah bandar Sanchong untuk menuntut pembebasan Suu Kyi dalam protes semalam sempena Hari Wanita Antarabangsa. Menjelang malam, pasukan keselamatan menutup beberapa jalan raya menyebabkan kira-kira 200 penunjuk perasaan terperangkap. Pasukan keselamatan mula menggeledah kediaman khususnya yang mengibarkan bendera milik Parti Liga Nasional untuk Demokrasi NLD selepas sekatan internet semalaman di negara itu pada jam 1 pagi waktu tempatan. Seorang penduduk berkata pasukan keselamatan merosakkan kunci kediaman. Menjelang subuh, pasukan keselamatan dilihat mula beredar membolehkan beberapa penunjuk perasaan melarikan diri dari kawasan berkenaan. Unit rawatan rapi ICU hospital di wilayah Paris hampir penuh dengan pesakit COVID-19. Doktor terpaksa menangguhkan pembedahan yang tidak perlu dilakukan segera untuk menampung jumlah pesakit kritikal. Lonjakan kes COVID-19 itu menjelang mesyuarat tergempar kerajaan dengan pegawai untuk mengelak sekatan pergerakan atau lockdown baharu ketika varian United Kingdom UK menular di Perancis. Perintah berkurung pada jam 6 petang kini berkuat kuasa di seluruh negara dengan lockdown pada hujung minggu di wilayah utara pada kali. Ia adalah kali pertama jumlah itu melebihi 1,000 sejak 18 November tahun lalu. Secara keseluruhan, Perancis kini mempunyai 3,918 pesakit COVID-19 di ICU berbanding 4,900 ketika gelombang kedua virus itu pada musim luruh lalu atau 7,000 pada kemuncak penularan pada musim bunga lalu. Pihak berkuasa negara itu merekodkan 299 kematian akibat COVID-19 dalam tempoh 24 jam pada Selasa, menjadikan jumlah keseluruhan kepada 89,000 nyawa. Satu laporan membabitkan puluhan pakar antarabangsa mendakwa layanan kerajaan China terhadap etnik Uyghur menyalahi setiap tindakan dilarang Konvensyen Genosid Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Aktivis hak asasi manusia mendakwa sekurang-kurangnya 1 juta orang ditempatkan dalam kem tahanan di Xinjiang. Namun China mempertahankannya sebagai pusat latihan vokasional untuk memerangi ekstremisme. Menurut laporan tersebut, etnik Uyghur sedang menderita ancaman fizikal serta mental yang serius akibat penyiksaan sistematik dan layanan kejam. Ia termasuk pemerkosaan, penderaan seksual, eksploitasi dan penghinaan masyarakat ketika berada dalam genggaman pegawai kem. New Lines mengenal pasti lebih 30 pakar dalam pelbagai bidang meliputi undang-undang antarabangsa hinggalah dasar etnik Cina yang dikatakan telah memeriksa bukti sedia ada berhubung tindakan Beijing ke atas orang Uyghur dan perincian Konvensyen Genosid. Konvensyen itu diluluskan Perhimpunan Agung PBB pada Disember 1948 dengan ditandatangani China bersama 151 negara lain dan mengandungi sejumlah definisi genosid secara khusus. Baik, sebelum menutup tirai, saksikan program analisis jam 9 malam ini yang membawa tajuk Pilih Murtad, Elak Tindakan Undang-Undang bersama hos Finas Yunus.
Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.